Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini, saya nak memberi sedikit taklimat berkaitan dengan Johor STEM Online Challenge 2021 ni, yang mana akan disertai oleh murid-murid kita. Jadi satu inisiatif yang saya gunakan ialah Telegram, di mana di dalam Telegram STEM SKFKT 2021 ni, kita memfokuskan untuk train budak, guide budak untuk pertandingan tu lah. Okey, jadi kat sini pertandingan ni akan bermula daripada 22 hari bulan 8 yang hari tu. Sampailah 3 hari bulan 10 2021. Okey, jadi kat sini beberapa maklumat mungkin cikgu-cikgu dah baca. Ibu bapa sendiri yang mana ada 2 ibu bapa yang dah masuk dalam grup kita ni. Termasuk Cikgu Zurina. 3 orang ibu bapa lah. Jadi panduan untuk pembimbing, beri maklumat untuk murid menyediakan diri dan bahan pertandingan. Okey. Kolaborasi perlu secara aktif merentasi penantian dan juga unit berkaitan amat digalakkan. Jadi maksudnya kat sini, itu yang saya masukkan dalam Telegram, guru bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Sebab apa? Pertandingan yang akan ada ni, 4 pertandingan, dia boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Jadi kalau misal kata kita tengok ada penyertaan daripada murid yang untuk buat BI, jadi dia akan membantu laras bahasa daripada segi BI lah. Begitu juga dengan bahasa Melayu, laras bahasa daripada segi bahasa Melayu. Sebab dia ada bercerita. Okey, jadi itu yang kita jemput penantian bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan juga jemput guru ICT dan juga pembantu makmal yang diorang ni akan membantu daripada segi daripada segi teknologi. Contohnya bagaimana mungkin nak train budak, macam mana buat PowerPoint ke ataupun Word ke. Okay, jadi sebab tu kita jemput penantian bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga dan juga pembantu makmal. Okey, jadi inilah panduan untuk guru pembimbing dan juga panduan untuk murid. Okey, murid ni pastikan ibu bapa dia benarkan untuk menyertai pertandingan ni. Sebab apa? Sokongan yang ibu bapa bagi ni, dia kalau boleh murid tu ada laptop ataupun PC. Supaya dia boleh buat macam Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun mungkin Microsoft PowerPoint. Jadi kebenaran daripada ibu bapa dan juga sokongan dia tu sangat penting. Lepas tu pastikan telah baca syarat-syarat penyertaan. Bersedia secara fizikal dan mental dan tidak menjejaskan PDPR sedia ada. Jadi bila masa yang cikgu-cikgu nanti akan jadi guru pembimbing, cikgu-cikgu akan berada di dalam channel Telegram STEM ni lah untuk train budak tu. Saya dah partitionkan. Okey, partition yang pertama, yang ni dia punya edaran digital tentang STEM Online Challenge 2021 ni. Okey, kemudian di bawah dia, ini pertandingan yang pertama. Peta I-Think. Okey, peta I-Think ni dia punya syarat-syarat pertandingan ni daripada link yang dia dah bagi tu saya dah keluarkan kat sini. Tinggal senang baca je lah. Tak payah nak masuk ke sana. Kat sini dah boleh baca. Okey, di mana di bawah ni ada komen. Okey, komen dia pun saya dah masukkan apa maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pertandingan peta I-Think Science tu. Ni syarat dia. Dari tahun 4 hingga tahun 6. Topik tahun 1 hingga tahun 6. Dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ni. Kalau dia buat bahasa Melayu, okey lagi lah. Kalau bahasa Inggeris tu, takut silap term-term dia. Kalau misalnya kata tak ada siapa yang betul, kan rugilah. Okey. Kemudian, kalau kita perhatikan kat sini, mesti menggunakan perisian teknologi Microsoft Word, PowerPoint, Canva dan sebagainya. Mana tahu ada request daripada
Keterlibatan murid tu berkaitan dengan apa penggunaan Canva misal kata kan. Ni murid yang buat tau. Okay. Jadi itu yang kita masukkan cikgu ICT dan juga cikgu Katir dan Katir. Okey, jadi kalau misal kata murid tu ada macam kat sini dah tersenarai 2 orang Arissa Kaisara Nam Arif dengan Isafi. Jadi 2 orang ni akan terlibat dengan pertandingan peta aiting. Jadi sebarang permasalahan dia boleh masuk sini. Perbincangan dia boleh masuk kat sini. Kalau misal kata nak train dia ke pun boleh masuk kat sini. Yang boleh masuk kat sini okey, sebagaimana yang cikgu nampak ni, channel Telegram dia dah ada video call. Okey, yang macam terpapar sekarang ni. Okey, jadi itu yang saya tanya, ada tak di kalangan cikgu-cikgu yang request untuk host? Dia jadi host ni nanti buat video call macam ni. Dia boleh train bila-bila masa yang dirasakan sesuai. Jadi maklumat lain dalam pautan yang ada dalam STEM Johor tu, ni kertas konsep dia. Kena buka lah kertas konsep dia, baca sikit Kertas konsep dia pun saya dah linkkan kat sini. Satu penyertaan, satu murid saja. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan saja. Okey. Ya, silakan. Kalau yang aku baca pun, setiap murid hanya dibenarkan hantar satu penyertaan. Betul. Lepas tu aku ada adalah dia punya orang-orang bahagian tu jugalah, teknikal tu kan. Ya, Lepas tu dia kata seorang murid satu peta aiting saja. Macam tu ke? Macam ni syarat yang dibagi itu, setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja bagi pertandingan ini. Jadi maklumat yang Cikgu Hidayah dapat, maknanya satu peta saja. Satu peta aiting. Satu peta aiting. Senang sangat macam yelah, mungkin agaknya kat sini saya tak explore mata pelajaran sains. Mungkin agaknya sains ni mungkin boleh bagi satu contoh tajuk besar dia, mungkin apa, alam kehidupan. Betul ke? Kan? Okey, contoh apa contoh yang sains yang boleh dikembangkan menggunakan peta aiting? Banyak kan? Cuma daripada segi sini apa ni, dia buat dalam bentuk digital lah. Contohnya macam PowerPoint ke, itu memang cabaran lah untuk budak lah kan. Memang kena ada bantuan daripada ibu bapa dan juga guru lah. Okey, kat sini saya boleh bagi gambaran lah untuk kita punya strategi bantu dia orang. Terus nanti cikgu-cikgu sains yang terlibat boleh bantu murid dalam folder peta aiting. Minta dia orang draftkan dulu dalam kertas A4 ke, lepas tu suruh dia masukkan dalam tu. Lepas tu ada penambahbaikan daripada segi maklumat ke, ataupun mungkin salah penggunaan peta aiting ke apa ke, cikgu boleh tegur kat sini. Supaya dia orang draftkan dulu. Okey, mana kat sini mungkin ada strategi lah. Strateginya ialah mula-mula draft. Okey, lepas tu nanti kita akan minta murid tu buat sama ada nak menggunakan Google Meet ataupun video Telegram ni untuk guidekan dia orang buat macam mana. Tak kisah mana-mana. Macam tadi Cikgu Hidayah cakap dia ada kontak pegawai pertandingan. Apa yang Cikgu Hidayah dapat maklumat? Okey, Encik Afifi nama orang tu. Dia cakap apa? Lepas tu saya tanya berapa banyak sebenarnya peta aiting yang perlu dibuat. Okey, lepas tu dia jawab satu peta aiting satu muka surat. Satu peta aiting bagi seorang murid. Ya, betul. Jadi betul ke macam senang kan? Ya, sebab satu peta saja. Ya, sebab mungkin agaknya gambaran saya lah. Kalau misal kata kita di peringkat yang orang kata dah expert, dah level-level orang kata profesional. Jadi kita memang menggambarkan peta aiting yang satu muka surat, satu tajuk tu simple bagi kita.
Tapi Sebenarnya. ia sebenarnya nak membentuk budak tu supaya dia buat macam mana nak buat peta haiting menggunakan komputer. Kan. Kalau macam kita pakai PowerPoint tu kita nak insertkan cloud kan. Kita tak ada masalah. Tapi budak itu yang dia bagi satu peta haiting, satu orang murid dan satu penyertaan. Sebenarnya kalau misalnya kata cikgu promote ramai-ramai dalam kelas yang budak komitmen yang bagus-bagus ni pun okey juga kan. Jadi masukkan dalam ni. Jadi apa saja yang cikgu nak sampaikan, cikgu masukkan dalam tu, jadi diorang boleh diorang boleh diorang boleh tengok dan dapatkan guide daripada kita dalam channel Telegram STEM SKFKT ni. Okay, jelas Tapi dia kena ada tu kan, kena ada laptop kan. Kalau buat dekat handphone boleh ke? Itulah cabarannya. Saya sendiri pun tengok terpanjat juga. Dia tulis kat situ sama ada laptop ataupun telefon. Mungkin agaknya dalam telefon memang ada untuk buat Microsoft PowerPoint ni. Kan? Ataupun mungkin bukan Microsoft PowerPoint, mungkin agaknya dia pakai Canva lah. Canva ni kan dia pun boleh masuk gambar. Kan? Boleh gambar, boleh tulis. Jadi itu pun mungkin salah satu media yang dibenarkan lah. Tak kisah. Asalkan keluar dia ialah satu peta haiting dalam satu A4 yang boleh kita hantar dalam Google Form pada tarikh akhir. Kalau hantar awal pun tak apa. Atau penyertaan tu. Jadi memang cabaran sebenarnya kalau pakai telefon tu. Okay, soalan lain berkaitan dengan peta haiting. Kan? Ya, Cikgu Zurina. Okay. Kalau kita pakai handphone, macam mana budak nak adjust jadikan dia A4? Ataupun memang handphone tu satu keluar A4 macam tu tak? Sebab ada juga beberapa orang budak yang cuba buat poster tu. Jadi masalahnya dia nak guna handphone. Dia tengok handphone. Tapi teruskan? Maksudnya kita boleh adjust lah. Dia dah buat. Dia buat, tapi itulah bagus juga ada grup ni sebab nanti saya cuba tanya-tanyakan lah sebab budak nak masuk ni dia tak ada laptop, dia cuma ada handphone sahaja. Okey, kalau misalnya kata dia ada ability menggunakan telefon saja dan dia tahu macam mana nak buat dalam telefon tu, sebenarnya tu pun hebat juga kan, di luar pengetahuan kita sebenarnya kan. Okey. Jadi kalau misalnya kata dia boleh buat macam tu, kita guidekan dia. Tapi yang Cikgu Zurina cerita ni cerita pasal poster tapi sama juga kalau peta haiting pun dia nak masuk, dia tak ada laptop, dia nak guna handphone. Tapi itulah pada saya macam masalahnya bila dia nak jadikan A4 tu, tak tahulah macam mana nak buat kan. Rasanya boleh kot. Rasanya boleh. Sebab saya tak baca habis juga ni satu persatu. Sebab yang penting di sini ialah dia punya output dia ialah sebesar A4 dan juga secara digital tidak ada tulis tangan. Okey. Okey, ini okey, ada soalan? Macam apa ni, masalahnya kita ni nak bimbing dia, kita sendiri pun tak mahir dengannya. Macam nak nak edit ni edit apa tu, ikut yang kriteria yang dia nak tu. Okey, yang penting ikut kriteria diorang buat sendiri. Sebab tu saya lantik guru ICT dan saya juga sebenarnya boleh membantu secara tak langsung dan juga Cikgu Katir. Okey, kalau misal kata nanti cikgu dah draftkan, cikgu dah minta murid draftkan, okey, bahagian tadi peta haiting kan. Okey. Ni budak yang terlibat dengan peta haiting. Tak didraftkan, snapkan kat sini. Okey, lepas tu katakan cikgu sains dah approve. Okey. Peta haiting ni dah betul menggunakan katakan peta buih misal kata kan. Okey, sekarang daripada draft yang dah ada tu nak ditukarkan kepada bentuk digital. Okey, kat situ nanti saya akan minta Cikgu Katir lagi. Minta Encik Katir dan juga Cikgu Azlan untuk membantu guide diorang apa yang diorang ada. Kalau misal kata dia kata ada telefon, dia kata boleh buat dalam telefon. Okey, minta dia cuba buat dalam telefon, kita pandukanlah dalam folder ni. Macam tu. Kalau cikgu nak edit, dah satu kerja cikgu pula sebenarnya pertandingan tu. Tak.
Kalau mana yang cikgu dapat nak edit, yang mana cikgu boleh tolong, cikgu nak tolong, tolonglah. Tapi kalau saya berpendapat kita bagi guide dan diorang buat 100%. Kita boleh tunjuk, okey video ni. Jangan pula nanti kita main campak je video. Okey, awak tengok video. Lepas tu nanti awak cuba buat. Tak nak macam tu lah. Bagi video dan juga okey macam mana nak buat. Okey. Macam tu maksudnya ada guidance, ada panduan untuk diorang. Okey, jadi daripada segi soalan Cikgu Hayati tadi, macam mana kita tak pandai nak kan diorang punya hasil yang diorang buat tu kan. Nanti kita tak payah sibuk betulkan diorang punya. Kecuali kita tegur dan diorang betulkan. Apa yang diorang keluarkan itulah hasil daripada diorang, dan yang akan, kalau kita puas hati kita boleh cuba kalau kita tak puas hati kita boleh cuba dia sebaik yang mungkin. Sampailah kita puas hati barulah kita dia submit untuk hantar G-form tu. Okey, ini cerita tentang peta I-Ting. Ada 2 orang murid ada nama dalam tu. Dia guide daripada peta I-Ting ni. Dan setakat ni pertandingan poster tak ada batan lagi. Sama juga syarat-syarat dia dah keluar. Dia ada tema dia, ada 4 tema. 4 atau 5 tema. Dalam ni pun dah diberi panduan. Nama belum ada lagi, tapi kalau ada nanti kita akan masukkan 4 sampai tahun 6. Gunakan perisian teknologi Microsoft Word, gambar sama juga macam tadi. Tidak ada tulisan tangan dan saiz A4. Tema dia tu, pilih salah satu tema. Okey, ini pun sama juga. Strategi dia ialah siapa murid yang nak, kalau misalkan kata ada ni lepas ni, draftkan dulu. Lepas tu, ataupun kalau macam ni tak payah draft ataupun diorang terus buat sendiri, ni. Yang mana ada lah. Tapi setakat ni tak ada lagi yang nak masuk pertandingan poster digital. Seterusnya ni pertandingan bercerita ni. Fokus pertandingan meningkatkan kemahiran komunikasi. Kat sini ada rakaman video. Persembahan video bercerita. Durasi dia 3 hingga 4 minit. Rakaman ikut format. Lepas tu dirakam secara langsung tanpa sebarang suntingan. Termasuk penggunaan aplikasi pengeditan video. Itu yang letak-letak macam masker ke ataupun letak bunga ke, tidak dibenarkan. Direct 3 hingga 4 minit. Lepas tu tak menyatakan maklumat nama sekolah. Semasa dibentang tu saya dengan siapa? Mak Salim daripada SK Fedakan Timur. Tak perlu sebut tu. Nama boleh, nama sekolah yang tak boleh. Nama boleh. Saya Nur Azmi Salim akan membentangkan cerita Jadi cerita tu dia bagi option kat sini ialah sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dalam komen ni pun. Dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kertas konsep dia kat sini. Itu yang setakat ni kita belum ada yang masuk pertandingan bercerita ni lah. Sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Durasi 4 minit. Ini yang misal kata kalau budak ada nak bercerita dalam bahasa Inggeris, kita minta bantuan daripada panitia bahasa Inggeris lah. Jadi setakat ni belum ada. Jadi peranan panitia BM dan BI belum ada lagi lah. Sebab tak ada nama lagi ni. Yang nak masuk ada darjah 5 semua. Ada darjah 5, dia nak masuk. Tapi kita kena buatkan cerita je lah. Boleh kan? Tak kisah. Kita buatkan. Dia bercerita lah. Boleh. Boleh. Sebab dia nak ikut SKP cerita tu. Nak ikut dia SKP sign dulu. Boleh. Dia tahun berapa? Tahun 5, Hana Zafira. Tahun 5 Okey, jadi nanti Cikgu Yati minta respon, tuliskan nama dia dekat sini. Jadi nanti saya akan masukkan senarai nama siapa yang kat sini. Jadi siapa kalau host macam beberapa orang. Dia
dia akan suruh save dalam apa AVI tu apa ya? Maksudnya macam video biasa dia. Oh, Kan dia saya gitu. rasa kalau kita akan menggunakan telefon, Ha? sebenarnya boleh kita terus gunakan format tu. Sekali terus dia. Okey. Ya, betul. Tapi yang penting kat situ kita kena tengok syarat-syarat ni. Jadi nanti kalau misal kata cikgu nak guide dengan pada budak-budak ni, pastikan 3-4 minit, kemudian tidak ada sebut nama sekolah. Nama dia boleh, tajuk dia boleh, kemudian cerita dia apa. Lepas tu tak ada suntingan lain. Okey, kalau tak ada suntingan lain, satu idea saya, minta dia cari satu sudut yang menarik lah di sekitar kediaman diorang yang dia boleh rakam tanpa ada gangguan lah. Kalau misal kata kat luar ni mungkin bunyi motor, bunyi kereta kan. Kat situ cikgu kena tapis lah. Mungkin yang terbaik saya rasa mungkin dalam bilik. Lepas tu kedudukan dia yang background tu biar cantik sikit lah. Oh, bantuan ibu bapa dia mungkin letak bunga kan. Jadi itu prop yang membantu di pertandingan bercerita tu. Sebab kita memang tak boleh dia tak benarkan sebarang suntingan. Suntingan masuk muzik ke, tak ada, direct. Okey, satu yang kita nampak yang mungkin akan menjadi masalah ialah apabila dia berdepan dengan telefon dia bercakap perlahan. Tapi kalau misal kata ada kerjasama daripada ibu bapa, mungkin dia boleh usahakan gunakan mikrofon mikrofon wayar telefon tu kan yang jadi panjang sikit kan. Jadi bajet sikit jarak dia daripada telefon tu yang sesuai supaya dia boleh pakai yang mikrofon yang wayar tu. Yang telefon tu kan ada yang earphone dengan phone tu kan. Yang tu lah. Jadi bila pakai benda tu, dia punya suara dia jelas. Okay. Kalau misal kata ada idea-idea yang lain, nanti kita akan buat kita akan kongsi lah. Okay, setakat ni itu je lah Cikgu Yati masukkan nanti dalam folder ni nama murid untuk kita guidekan dia. Okey. Okey, kemudian yang terakhir, matematik lain sikit. Dia tak sama macam yang lain. Yang lain sehingga 2 hari bulan Oktober tak salah saya. Okay, tapi yang ini 20 September ni 25 September ni ialah tarikh pertandingan. Jadi dia akan bagi pautan untuk murid-murid yang dah didaftarkan. Tarikh daftar ni tu dia. Ada dekat sini. Matematik last daftar 11 hari bulan 9. Kalau boleh panitia matematik pastikan murid-murid ni telah pun mendaftar sebelum 11 hari bulan 9. Mana pada 25 hari bulan 9 tu, 25 hari bulan 9 ni tak salah saya hujung seminggu depan. Kan minggu depan kita cuti seminggu kan. Jadi hujung tu kan 9 hari apa saya tak perasan. 9. Hari Sabtu. Hari Sabtu ini kita lepas tu yang ni kita naik cuti seminggu. Naik cuti seminggu 25. Jadi bukan masa cuti. Jadi masa cuti boleh training diorang. Training cara macam ni. Okey, jadi untuk pertandingan matematik ni yang dah ada daftar 7 orang. 7 orang ni strateginya kita akan buat training dalam Telegram ni ataupun Google Meet, mana kita akan bagi nota. Kita akan bagi nota yang berkaitan. Okay, macam ni. Kita akan bagi guide macam ni. Kita ringkas matematik. Kita brainwash dia. Buat persediaan dia. Tajuk-tajuk nombor
dan apa kaitan dia. Yang menjadi cabaran pada kami panitia matematik ni ialah mereka akan menjawab soalan dalam bahasa Inggeris. Jadi soalan yang dalam bahasa Inggeris ni kita kena setkan main budak lah semula kan. Dan sum of mungkin murid pernah belajar dulu tak mai dah kecil-kecil kan. Jadi kita terpaksa akan term-term yang pada bahasa Inggeris dalam tempoh masa. Jadi channel Telegram ni boleh buat video call macam ni untuk train diorang. Cikgu-cikgu yang ada request untuk jadi host boleh gunakan channel Telegram ni untuk tetapkan hari apa boleh masukkan dalam ni orang training lah. Contoh nanti kalau macam matematik ni saya akan train diorang di sini. Saya akan bagi tahu kita akan ada live chat Telegram ke. Kita akan call balik apa-apa yang saya katakan tadi. Tajuk-tajuk dan apa yang ada term-term di dalam bahasa Inggeris. Jadi semua-semua ni akan berlangsung dalam tempoh masa sehingga 3 hari bulan 10 2021. Tapi untuk matematik 25 hari bulan 9 tu dia dah pertandingan dia. Dia lebih awal. Jadi untuk pendaftaran ni ni yang cikgu panitia matematik bantu kat sini pastikan murid-murid orang yang dah disenaraikan kat pertandingan ni pastikan dah daftar. Okey, jadi itulah dia gambaran secara keseluruhan strategi kita. Kita berada di dalam satu tempat untuk kita guidekan dan kita akan pastikan murid tu masuk pertandingan dengan panduan yang betul. Jadi tak terabus sana terabus sini. Jadi apa saja yang masuk ke dalam message yang masuk dalam channel Telegram STEM sekolah kita ni adalah murid-murid yang kita guide untuk pertandingan tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya terlupa. Adakah perlu saya masukkan semua sekali sebagai admin untuk memudahkan mengurus channel Telegram STEM ni? Kan? Inilah. Okey kot. Okey kan? Jadi senanglah. Apa semua cikgu bila-bila masa Inilah. Macam untuk yang guru sains, saya dah bagikan untuk kuis matematik Fozia, untuk I think Hidayah. oh, dah ada pecahan Ruzina. dia. Cantik. Maksudnya guru-guru ni akan bimbing budak ikut Oh. maksudnya saya akan bimbing kita. Ya, betul-betul Puan SU. Okey, jadi nanti saya akan masukkan semua sebagai host. Jadi maklumat apa yang saya dah tulis kat sini tertinggal, cikgu boleh masuk dan tambah baik lagi. Okey. Okey, jadi rakaman ni saya akan masukkan dalam kita punya channel ni. Saya akan bagi YouTube lepas ni. Dan selepas ni juga saya akan masukkan semua sekali guru yang ada dalam senarai nama panitia sains dan matematik. Juga BM dan BI. Mungkin ada pendapat-pendapat yang boleh diselit-selitkan pada mana-mana persediaan yang murid dah buat tu. Okey, jadi dua perkara yang saya akan buat selepas ni. Jadi ada apa-apa soalan lain sebelum kita akhiri kita punya taklimat ni? Ada idea ke? Okey, tak ada Okey, jadi saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya, kalau seorang budak nak masuk banyak pertandingan tu boleh dia nak masuk cerita, dia masuk Prismat, masuk IT boleh? Boleh Wak. Dia boleh masuk 4-4. Tapi untuk satu pertandingan tu dia mewakili satu saja. Contoh macam tadi kan peta I-Think dia kena hantar satu je. Dia buat yang terbaik peta I-Think dia, mungkin dia draftkan ada beberapa, cikgu pilih. Lepas tu nanti kita akan bagi unit ICT
ataupun mana cikgu-cikgu yang pandai-pandai IT ni, kita akan suruh dia bantu murid tu macam mana nak buat. Tapi apa pun, yang paling penting lah sebelum kita nak pastikan murid-murid tu masuk, tanya dulu, dia dah tanya mak bapak dia ke belum? Sebab macam yang saya cerita tadi, okay, dia nak masuk ni, yang paling sedap dia ada laptop ataupun PC dan juga jaringan internet. Itu sangat penting. Kalau misalnya kata dia tak bersedia daripada segi fizikal yang macam tu, ibu bapa dia tak juga nak main peranan, agak sukar juga bagi kita. Jadi saya rasa cikgu-cikgu telah pun tapis murid-murid yang memang orang kata memang dia bersungguh-sungguh dan dia ada kemampuan dan teknologi tu di rumah dia ketengahkan bakat dia. Itu yang penting, ketengahkan bakat dia. Okey, jadi ada apa-apa soalan lain? Okey. Kalau tak ada, kita sudahi kita punya perjumpaan dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina sholihat wa tawassaw bil wa tawassaw amin. Terima kasih cikgu meluangkan masa. Assalamualaikum.